radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar merupakan sahabat yang dididik oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang merupakan orang yang sangat saleh, orang yang betul-betul mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar dikenali sebagai seorang sahabat yang dalam kehidupan dia nak mencari sunnah. Setiap amalan dia nak bagi sama dengan hadis. Abdullah bin Umar. Baik. Ibnu Umar dalam hadis riwayat Ahmad, dalam riwayat Ahmad, anak murid dia bernama Mujahid. Mujahid dia kata, kunna ma'a ibni Umar radhiyallahu anhuma fi safar famarra bit-tariq fahada anhu faqal laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihadha at-tariq fahada anhu fahadtuh. Kata Mujahid, satu hari kami bersama dengan Ibnu Umar dalam satu perjalanan, dan kami nampak dia lalu satu jalan tu, dia kona. Dia lalu, lepas tu dia pusing, dia macam melencong sikit. Kami pelik. Kami tanya dia, pasal apa buat macam ni? Dia kata, aku pernah bersama dengan Nabi dalam satu permusafiran, dan Nabi lalu tempat ni dan Nabi kona. Nabi lencong macam mana yang aku buat. Maka bila aku lalu lagi sekali, aku kona macam Nabi buat. Kata para ulama, Nabi buat lencongan tu kerana mungkin masa tu ada batu ke, ada halangan di situ, jadi Nabi kona. Sekarang ni dah tak ada. Sekarang ni dah tak ada. Tapi oleh kerana Ibnu Umar terlalu berjaga-jaga nak ikut cara Nabi ni, maka dia melencong. Hebat Ibnu Umar ni, kan? Dan Ibnu Umar ni masa dia tua, sebelum dia meninggal, dia buta. Mata dia rosak. Kenapa? Dikatakan kerana dia ni bila ambil uduk, dia basuh mata dia. Dia ambil uduk ni, mata tu dia basuh sampai rosak mata dia. Bukanlah nak suruh ikut, tak. Yang ni dia ada unsur apa, memberatkan ibadah jugalah. Tapi nak katanya dia ni satu orang yang cukup jaga-jaga ibadat dia. Tapi ulama besar, ulama kata, iyyaka wa tashaddudat Ibnu Umar wa rukhas Ibn Abbas wa syuzuzat Ibni Mas'ud. Jaga-jaga kamu, jangan kamu sampai termasuk dalam perkara-perkara yang berat yang dilakukan oleh Ibnu Umar, dan perkara yang ringan yang dilakukan oleh Ibn Abbas, dan keganjilan yang dilakukan oleh Ibn Mas'ud. Tiga-tiga ni ulama besar. Tiga-tiga ni ulama besar. Tapi walaupun mereka ulama, mereka ada beberapa kesilapan. Ibn Umar agak sikit berat, Ibn Abbas agak sikit ringan, dan Ibn Mas'ud ada sedikit keganjilan daripada fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Kita juga kena macam tu lah, paling tidak. Nak buat macam Ibnu Umar buat tu mungkin tak dapat lah kan. Tapi paling tidak bila dengar hadis sahih, kita kena rasa bersyukur. Rezeki dapat dengar hadis sahih. Jangan bila dengar hadis sahih bercanggah dengan amalan Melayu Nusantara, kita rasa benci dengar hadis tu. Bahaya. Bahaya. Ada orang kadang-kadang bila kita baca hadis, kita bukan nak perli dia pun, kita nak kata Nabi suruh buat macam ni. Ni dalam hadis Nabi suruh buat macam ni. Dia rasa macam duk ketuk dia. Tak ada pun, tak ketuk pun. Nak ikut-ikutlah. Talbisu iblis, belitan iblis. Dengar hadis yang sahih, bercanggah dengan nafsu, bercanggah dengan amalan yang kita suka. Masa tu timbang lah, kan?
wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepatutnya bagi seorang yang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan, apabila Allah telah memutuskan sesuatu dan Rasul telah menunjukkan sesuatu, memutuskan sesuatu, maka dia ada pilihan lain lagi. Yalah, yang tu Nabi buat, tapi kita nak buat yang lain, memang versi kita. Bahaya tu. Kita rasa tak berpada dengan apa yang Nabi tunjuk. Kamu tak ingat? Tapi ada dalam Quran. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait fayusallimu taslima. Demi Tuhan, mereka tidak benar-benar beriman sehingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai pemutus, sebagai orang yang menyelesaikan dalam perkara-perkara yang mereka berbalah itu. Kemudian apabila kamu mengeluarkan hukum, mereka merasakan tidak ada masalah dengan hukuman kamu dan mereka terima dengan sebenar-benar terima. Masalah kita hari ini, tuan-tuan, kita rasa kita sayang kat Nabi, betul, tapi sayang itu tidak diikuti dengan perasaan nak mengikut cara Nabi. Berapa ramai di antara kita yang bila buat satu-satu amalan bertanya, Nabi buat tak benda ni? Ibnu Umar dalam perkara sunnah yang tak dituntut diikut, apatah lagi yang sunnah memang dituntut. Sebab itu ulama zaman berzaman, Uqbah bin Amir daripada Madinah pergi ke Mesir semata-mata nak tahu satu hadis. Daripada Madinah naik unta pergi ke Mesir, sampai dekat Mesir jumpa rumah sahabat tu. Dia kata, aku dulu pernah dengar pada Nabi, aku syok, tak ingat betul ke tidak hadis ni pada Nabi. Aku nak tanya engkau ni, hadis ni sahih tak pada Nabi? Ya, sahih. Okeylah, kalau macam tu aku nak balik. Kawan dia kata, nanti masuk dulu, minum kopi ke? Minum kopi ke? Minum makan roti ke? Tak, aku nak balik Madinah sekarang juga. Ajaib. Kata Ibn Musayyib, fa inni lasirtu masirata yaumin wa laylah min ajli hadithin wahid. Aku sanggup bermusafir sehari semalam, tak apa, kerana nak mencari walaupun satu hadis. Kan? Kita kadang-kadang orang datang kepada kita nak baca hadis, tak boleh. Kita tak sediakan telinga. Bukan tuan-tuan lah, kita kadang-kadang masyarakat kita kan?